أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم الدين. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدئ، اللهم يا معيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وافتح علينا حكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini selepas beberapa kali kita bercuti ya. Seronok bercuti ke? Jangan seronok je ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang akan mencurahkan rahmat, keberkatan dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bersama baginda Rasulullah SAW di dalam syurga Firdaus kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang kasih sekalian, pertemuan kita yang lepas hari itu, kalau tak silap saya, kita berhenti pada ayat 48. Betul ke? Ya, InsyaAllah kita akan sambung daripada ayat 49 sampai 53. Mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat ni dan sila tuan-puan baca selepas saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a-idza kunna 'idhaman wa rufata أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه
قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, wahai Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut fikiran kamu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, bila kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat, iaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur itu. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik-baik saja. Sungguh syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, tema kita terhadap tadabbur surah Al-Isra ini mengenal karakter hamba-hamba Allah yang diberkati. Pada pertemuan lepas kita jelaskan bahawasanya hamba-hamba Allah yang diberkati akan sentiasa berdampingan dengan Al-Quran. Mereka akan membacanya, mereka cuba memahami dan mendalaminya, beramal dengannya, bahkan berusaha untuk menghafal dan menyampaikannya kepada manusia-manusia yang lain. Akan tetapi orang-orang kafir, Al-Quran inilah yang paling mereka musuhi. Al-Quran inilah yang paling mereka takuti. Al-Quran inilah yang mereka geruni, sehingga mereka takut apabila mendengarkan Al-Quran, menjauh apabila Al-Quran dibacakan, seolah-olah di antara mereka dengan Al-Quran itu ada dinding pemisah, ada jurang yang menghalang antara mereka dengan Al-Quran, dan selanjutnya sudah tentu menjadi penghalang hubungan mereka dengan orang-orang yang beriman. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, jadi oleh itu
kita mengambil di sini adalah pendekatan yang berbeza dengan pendekatan orang-orang kafir. Pendekatan orang kafir menjauh daripada Quran. Orang beriman dan hamba Allah yang diberkati, apa yang dia buat? Dia akan berusaha mendampingi, berdekatan dengan Al-Quran ini. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, apa perkara yang tidak disetujui oleh orang kafir sehingga mereka begitu anti dengan Al-Quran? Mengapa orang kafir tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai bacaan mereka? Ketahuilah, perkara yang menakutkan mereka adalah sebab Al-Quran banyak cerita pasal mati. Al-Quran banyak bercerita tentang hari akhirat, kehidupan selepas daripada kehidupan dunia ini. Dan manusia yang kafir ini takut cerita pasal mati, tuan-tuan. Bahkan huruf yang ada, betul pun huruf ke atau nombor yang ada menunjukkan mati pun mereka tak nak, kan? Nombor berapa? Nombor 4, ataupun orang barat nombor 13, kan? Mereka tak mau menjadikan itu sebagai nombor yang mereka gunakan. Ini menunjukkan betapa mereka ini takut mati, tuan-tuan. Sehingga apabila ada ayat-ayat yang bercerita tentang kematian, inilah yang pertama dan utama mereka bantah dahulu. Mereka tak bersetuju dengan ini. Sebab mereka meyakini bahawasanya kehidupan itu hanya kehidupan dunia saja, tak ada lagi kehidupan selepas itu. Tetapi dalam Islam kita diajarkan bahawa kehidupan kita ini ada fasa-fasa dia, betul tak? Siapa ingat lagi berapa fasa kehidupan kita? Ada 5 fasa kehidupan kita. Pertama adalah fasa alam ruh, nama dia. Yang kedua fasa alam rahim. Yang ketiga fasa alam dunia ini. Yang keempat fasa alam barzakh. Yang kelima fasa alam akhirat. Ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bahawasanya hidup kita ini ada fasa-fasa dia. Dan kita berada di dunia ini merupakan satu daripada beberapa fasa itu saja. Satu hari kita akan meninggalkan dunia ini dan pergi kepada fasa selanjutnya, iaitu fasa alam barzakh. Maka saudara fillah yang dikasihi sekalian, orang kafir tak ada kefahaman seperti itu. In hayatuna illa dunya, dia kata. Kehidupan kami ini hanya di dunia ni saja, tak ada. Kalaupun kami mati habis dah, settle semua, selesai semua. Ini yang difahami oleh orang-orang kafir, terutama orang Arab pada waktu itu, orang-orang Quraisy. Mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, hari manusia dihidupkan semula. Mereka tak ada itu. Saudara fillah yang dikasihi, Al-Quran kalau tuan-puan perhatikan, hampir setiap surah, bahkan hampir pada setiap muka surat daripada Al-Quran pasti ada mengarahkan kita kepada adanya hari berbangkit ini, hari akhirat ini. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ketika Rasulullah SAW menyebut tentang hari berbangkit ini, inilah yang menjadi soalan utama orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka berkata apa dia? Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Ayat 49 ni. Dan mereka berkata dalam bentuk apa? Dalam bahasa Arab nama dia soalan yang dikemukakan oleh orang kafir ini, nama dia istifham ingkari, nama dia. Apa nama dia? Istifham ingkari. Soalan yang mempertikaikan. Soalan yang sebenarnya soalan itu mengingkari. Ya. Jadi tujuannya bukan untuk bertanya betul-betul.
Soalan yang betul-betul tujuannya untuk apa tuan-puan? Apa tujuannya tuan-puan? Kalau kita bertanya, tujuan tuan-puan untuk apa? Mengetahui jawapan dia. Mengetahui jawapan dia. Itu biasanya soalan. Tapi soalan orang kafir Quraisy ini bukan itu tujuan dia. Dia bukan nak tahu jawapan. Dia nak mempertikaikan. Dalam arti kata ketika mereka bertanya, a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida? Apakah ketika kami dah jadi tulang belulang, menjadi tanah? Rufatan itu kata Ibnu Abbas di antara tafsiran adalah tanah. Ada satu lagi mereka katakan ramal, iaitu pasir. Ketika kami jadi pasir, adakah mungkin kami akan jadi sesuatu yang berbentuk manusia kembali? Bagi mereka tak terima akal mereka itu. Bagi mereka mereka dapat terima itu. Mustahil itu bagi mereka. Tak mungkin akan berlaku itu. Tapi kalau tuan-puan lihat, Allah dalam banyak ayat Al-Quran mengajak manusia untuk berfikir. Cuba tengok tuan-puan kasih sekalian surah yang lain. Surah Al-An'am. Muka surat 140 ayat 95 dengan 96. Surah apa dia? Al-An'am ayat 95 96. Apa kata Allah? Innallaha falikul habbi wan nawa. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir-butir padi. Butir-butir wan nawa, biji-bijian. Allah yang menumbuhkan butir padi dan biji. Saya nak tanya tuan-puan kasih sekalian, padi itu datang daripada biji padi daripada tangkai dia, kan? Dan ketika dia dituai, terpisahlah dia daripada tangkai dia, kan? Terpisah dia daripada bahagian asal dia. Demikian juga bijian yang lain. Seperti apa? Biji kelapa, kan? Dia dari pokok dia jatuh. Dan tuan-puan kasih sekalian, kalau tuan-puan tengok, kalau kat kampung tuan-puan banyak kelapa lah, kampung saya banyak kelapa tuan-puan. Kadang-kadang jatuh kelapa tu tak tak orang ambil pun, kerana kelapa murah sangat. Kalau kat KL saya rasa tuan-puan dengan saya orang berebut cari kelapa, kan? Kat kampung saya banyak betul kelapa tuan-puan. Sehingga apa dia jatuh tuan-puan, dibiar je. Ketika dibiarkan itu tuan-puan, beberapa lama kelapa itu boleh tumbuh tak tuan-puan? Dia naik. Padahal dah terpisah daripada yang asal tu. Dia tumbuh. Lepas tu tumbuh itu dia tumbuh jadi pokok pula balik. Betul tak tuan-puan? Tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian, sebenarnya ketika roh manusia terpisah daripada badannya pada saat kematian, lebih kurang seperti buah kelapa jatuh dari pokok dia. Biji apa nama dia? Biji apa tadi? Biji apa tadi kita cakap? Biji padi, kan? Benih terpisah daripada batang dia. Seperti itulah lebih kurang kematian tersebut. Dia terpisah je cuma. Bukankah kita kata tuan-puan, ketika mati kita, roh kita berpisah daripada jasad kita. Saya nak tanya tuan-puan, jasad kita musnah atau tidak? Tak. Roh kita. Saya kata tadi apa? Jasad. Oh, tersilap. Jasad kita musnah, kan? Tapi roh kekal tak? Roh kekal. Hatta kata ulama, hari kiamat pun nanti roh kita akan kekal. Roh akan kekal.
Dalam Al-Quran ada disebutkan illa masya'a, semua akan binasa kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara kata ulama yang mana masa kiamat dia tak akan binasa. Apakah yang tak binasa tersebut? Kata ulama ada 7. Satu adalah al-qalam. Ya. Al-qalam ni apa dia tu? Bukan pen tu puan tu. Iaitu pen yang menulis takdir manusia, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua arash. Yang ketiga lauhul mahfuz. Yang keempat syurga. Yang kelima neraka. Yang keenam roh manusia. Roh, segala roh masuk binatang juga. Roh. Dan yang ketujuh adalah yaitu tulang tongkeng manusia, tulang sulbi manusia. 7. Tulang sulbi iaitu ujung paling belakang daripada tulang belakang kita ni. Yang kata ulama dibakar macam mana pun ujung tu dia takkan binasa. Dia tak akan habis, tak akan hancur, akan tetap tinggal. Ya. Jadi 7 perkara ini akan kekal nanti. Salah satunya roh dan juga adalah tulang sulbi kita. Ketahuilah tulang sulbi kita itu nanti ini jadi benih nanti. Inilah akan jadi benih, akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat dikatakan bahawasanya ketika hari berbangkit tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan satu hujan, hujan yang menyebabkan tulang-tulang sulbi ini tumbuh seperti benih tu. Maka Allah Subhanahu wa kata innallaha falikul habbi wan nawa. Manusia ini ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih kurang seperti biji-bijian tadi itu. Seperti benih-benih tadi itu. Ya. Tak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang betul-betul melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan percaya adanya kebangkitan. Orang-orang bodoh yang tak berfikir saja yang tidak mengakui hari kebangkitan. Kalau melihat perciptaan Allah Subhanahu wa taala atau apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu lihat betapa semuanya itu ada proses dihidupkan kembali. Betul tak? Ya. Ada ditumbuhkan kembali. Hari-hari kita lihat. Selalu kita perhatikan. Tetapi kenapa manusia ketika hidup lepas tu mati macam tu tak tumbuh-tumbuh balik? Spesial sangat ke manusia? Ini mengingatkan kita bahawasanya pasti akan ada hari berbangkit. Maka dalam surah Al-An'am yang saya bacakan tadi tuan-puan kasih sekalian, Allah sebenarnya mengkiaskan kepada kita bahawa Allah boleh menumbuhkan butir-butir padian dan biji-biji korma, dan dia mengeluarkan hidup dari yang mati. Mengeluarkan hidup dari yang mati ni apa maksudnya tuan-puan? Mengeluarkan hidup dari yang mati. Dari sesuatu yang mati dia buat jadi iaitu dari biji tadi tu. Biji tu kan sesuatu yang tak mati dah tu, terpisah dari asal dia, dia hidup balik. Ya. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dan dia mengeluarkan daripada yang dari sesuatu yang mati daripada yang hidup. Apa yang dia keluarkan? Sesuatu yang mati daripada hidup. Macam apa dia tu? Iaitu telur. Ya, telur macam mana? Dari ayam kan? Keluar. Telur itu saja dia tak ada masalah sebenarnya kan? Dia kan mati, dah tak ada apa-apa dah tu. Tapi dari itu nanti diproses lagi, dijadikan hidup balik. Kita tengok. Allah boleh buat macam tu. Kenapa manusia tak boleh dibangkitkan kembali? Soalannya. Zalikumullah, kata ayat tu.
Itulah kekuasaan Allah. Fa anna tu'fakun. Mengapa kamu boleh berpaling, tidak mau mempercayai bahawa akan ada hari kebangkitan? Dan terang-terang Allah Subhanahu wa taala bagi contoh kepada kita bagaimana dia menghidupkan, menumbuhkan sesuatu. Kenapa manusia tidak mau mempercayai hari berbangkit? Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala bukti kemungkinan manusia itu akan dibangkitkan balik dengan disambung ayat Falikul isbah, dia yang menyingsingkan pagi. Saya nak tanya tuan-puan, sebelum pagi ada apa? Ada malam, gelap. Gelap tu umpamalah kematian, ya kan? Mungkin. Dan kemudian tuan ada pagi. Allah buat macam tu. Apa lagi tuan-puan? Wa ja'alal laila sakana. Allah jadikan malam itu sebagai tempat berehat atau masa berehat. Wasyamsa wal qamara husbana, dan menjadikan matahari dan bulan itu dalam perhitungan. Arti kata adalah semuanya beredar. Ada dia pada satu masa dan kemudian dia hilang. Tengok tuan-puan, bulan tuan-puan, di tengah bulan dia muncul besar, ya kan? Lepas itu dia hilang. Awal bulan keluar dia balik, ya kan? Kemudian membesar. Matahari seperti itu juga. Pagi dia keluar, makin lama makin besar, tengah hari makin nampak, ya kan? Lepas tu petang makin mengecil balik dan kemudian menghilang. Hilang dia malam hari. Seperti itu jugalah kehidupan manusia. Ya? Dia hidup di dunia ini umpama siang. Ya? Masa baby, masa dia masa subuh, masa pagi, ya kan? Masa dia remaja, masa dia waktu duha. Masa dia umur 30, 40, umpama dia tengah hari. Ketika dia umur dia dah beranjak daripada 40 ke 50, maknanya masa dah mulai petang. Apabila dah 50 ke 60, masa dia dah asar ke maghrib. Dah lebih daripada itu mungkin tenggelam. Itulah kehidupan manusia. Allah gambarkan melalui alam ciptaannya, tuan-tuan. Mengapa manusia tak mau percaya? Ini. Maka kata Allah dalam ayat yang lain bahawa tak percaya terhadap hari kebangkitan ini melainkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah membuktikan bahawa akan adanya hari kebangkitan. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita kembali kepada surah Al-Isra kita. Jadi, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Adakah kami akan dibangkitkan kembali dalam bentuk ciptaan yang baru? Ya, kita akan diciptakan oleh Allah dalam bentuk ciptaan yang baru, tidak serupa dengan ciptaan kita sekarang. Apabila tuan-puan dibangkitkan nanti dan tuan-puan beramal dengan amal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, kamu akan dibangkitkan seperti Adam dilahirkan dahulu. Ya? Bagaimana Adam dilahirkan dulu? Dia tinggi besar, 60 hasta, orang cakap kan? Tinggi tuan-puan, besar, handsome. Ya? Yang perempuan dia pula akan sebesar Hawa, isteri kepada Nabi Adam alaihissalam. Cantik, rupawan. InsyaAllah kita ketika itu wajah berseri-seri, ceria. Tetapi untuk siapa tu? Orang yang beriman dan beramal dengan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang akan dibangkitkan oleh Allah dengan rupa yang lebih teruk. Nah, yang teruk, ada yang bangkit dengan perut besar, ya kan? Ada yang bangkit dengan lidah panjang. Ada yang bangkit dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. Ya, Ada yang dibangkitkan nanti justru kerdil, kecil.
Sehingga manusia yang besar-besar ini pijak-pijak dia nanti. Siapakah itu? Orang yang sombong, tuan-puan. Dan ada lagi, tuan-puan, yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, muka ada tapi tak ada daging dia. Tulang belulang, muka banyak. Tapi apa itu? Tak ada daging dia. Siapakah itu? Kata Rasulullah SAW, ia adalah orang yang sudah berkecukupan tapi masih meminta-minta. Ya, tak malu meminta walaupun dia sudah berkecukupan. Jadi meminta adalah satu dosa kalau sekiranya kita dah cukup. Dan meminta boleh apabila kita memang tak ada apa-apa. Setengah orang, tuan-puan kasih sekalian, ya, dah cukup masih lagi meminta. Minta ke manusia lah. Minta ke manusia. Ya. Hati-hati, tuan-puan kasih sekalian. Oleh itu, kalau melihat daripada hadis tersebut, dibangkitkan kita dalam keadaan muka kita, ya, tak ada tak ada daging, menunjukkan satu yang baik atau satu yang buruk? Betul lah, buruk, tuan-puan. Bila tu kalau berkecukupan, kita dah ada dah. Kampung saya, tuan-puan, kadang-kadang demi mendapatkan bantuan tersebut, mereka menipu, minta surat menyatakan miskin, padahal dia cukup sebenarnya. Ni kat kampung saya lah. Sini insya-Allah tak ada. Baik-baik belaka. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, jadi ini dia. InsyaAllah manusia akan dibangkitkan kembali dalam bentuk rupa yang baru, bukan rupa yang sekarang ini. Berbeza nanti. Rupa kalau sekiranya dia orang beriman, rupa yang menyebabkan dia puas hati nanti. Tapi ingat, apabila orang itu berdosa dan melakukan amal-amal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru sebaliknya, rupa yang mengerikan, rupa yang menyebabkan dia tak puas hati. Sehingga ada nanti dibangkitkan orang yang dulunya celik melihat dia buta. Ada tak dalam Quran disebutkan? Ada. Siapa tu? Orang yang tahu ayat-ayat Allah, dulu dekat dengan Al-Quran lalu ditinggalkannya, ya, tak beramal dengan Al-Quran tersebut. Maka kita apabila belajar, tuan-puan, usahakanlah untuk beramal dengannya. Takut nanti apa yang kita pelajari itu bertanya kepada kita balik, apa engkau dah buat kat aku? Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ayat itu disambung oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi untuk menjawab perlekehan ataupun soalan penghinaan yang diungkapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Allah? Qul kunu hijaratan aw hadida. Katakan wahai Muhammad, kunu, jadilah kamu. Kamu siapa? Orang-orang kafir Quraisy tersebut. Hijaratan, batu. Aw hadidan, atau besi. Dalam arti kata, Allah kata, kalaupun kamu menjadi batu dan besi yang lebih keras dan lebih kuat daripada bentuk manusia kamu sekarang ini, ataupun kata Allah, au khalqam mimma yakburu fi sudurikum, ataupun ciptaan yang lain yang menurut kamu hebat, ya, menurut kamu dahsyat. Apa lagi ciptaan lebih hebat, lebih dahsyat lagi? Kata ulama adalah bahwasanya kamu minta jadi langit, jadi bumi yang lebih hebat, ya kan? Adakah dengan kamu minta jadi seperti itu kamu akan terlepas dari kebangkitan? Kata Allah, tak. Dari ciptaan itu pun Allah boleh tukar, boleh ubah, boleh buat yang lain pula. Sebab kuasa Allah itu maha hebat, maha dahsyat. Tak ada yang terhalang olehnya. Kuasa Allah maha besar. Jadi mereka ini kalau dikatakan kepada mereka untuk menjadi batu ataupun tanah ataupun besi tadi, ataupun ciptaan Allah yang lain seperti langit ataupun bumi, mereka akan tetap mempertanyakan.
fasayaquluna man yu'iduna. Mereka pasti akan berkata, siapakah yang akan membangkitkan kami kembali, menciptakan kami kembali? Jawapannya siapa tuan-puan? Allah. Qulil ladzi fatarakum awwala marrah, iaitu yang akan membangkitkan kamu kembali adalah yang pertama kali menciptakan kamu, itu Allah. Sama ayat ini dengan ayat yang kita baca dalam surah Yasin. Surah Yasin, puan, anda tak baca kan di ujung tersebut? Tengok muka surat 445. Ayat 78. Surah apa dia? Yasin. Muka surat 445 ayat 78. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya, itu manusia itu. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia berkata, apa dia kata? Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh ini? Ini surah Yasin antum membaca ya. Yang mana manusia mempertanyakan, siapa yang akan menghidupkan kami yang sudah jadi tulang belulang? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marra. Apa arti itu? Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkan kamu atau menghidupkannya adalah Allah yang menciptakannya pertama kali. Allah yang menciptakan, dia juga yang menghidupkan. Kalau sekiranya Allah menciptakan kita from nothing, kan, daripada tak ada sehingga jadi macam ni, adakah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan penciptaan kita yang ketika dikembalikan itu kita dah ada asal kita, tuan-puan? Susah ke? Tak susah dah, kan? Menciptakan dari yang baru lagi susah daripada menciptakan daripada yang tak ada. Betul tak? Dah modified je cuma lagi. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha mengetahui terhadap segala ciptaannya itu. Apa yang Allah ciptakan, Allah tahu itu. Maka dia tahu macam mana nak ciptakannya sembali. Kita kadang-kadang, tuan-puan dan kasih sekalian, buat-buat tu boleh, kan? Tapi time nak baiki tak tahu lagi dah, kan? Ataupun tuan-puan dan kasih sekalian, handphone ni ada, kan? Kita dapat dah. Nak repair tak pandai lagi dah. Tapi Allah tak macam tu, ya. Allah ketika dia menciptakan sesuatu, dia tahu macam mana nak membuatnya, dan dia tahu macam mana nak membaikinya, dan juga dia tahu macam mana nak membuatnya sekali lagi. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak susah, tuan-puan dan kasih sekalian. So oleh itu kata Allah, yang menciptakan kamu semula siapa dia? Yang telah menjadikan kamu pada pertama kali, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-puan dan kasih sekalian, ketika direspon oleh Rasulullah seperti itu, apa tindakan orang-orang kafir, tuan-puan? Fasayunghiduna ilaika ru'usahum, itu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala. Menggeleng kepala apa, tuan-puan kasih sekalian? Menggeleng kepala, tak puas hati, memperlekehkan, meremehkan. Walaupun sebenarnya masuk dalam hati mereka, tetapi apa? Mereka tak mau terima juga, ya. Dan mereka bersoal lagi dengan apa? Wa yaquluna matahu. Mereka bertanya, bilakah hari kebangkitan itu? Bilakah kami akan dihidupkan semula? Dijawab oleh Allah apa? Qul asa an yakuna qariba.
katakan apa? Barangkali ia sudah dekat. Ini maknanya tuan-puan, hari kebangkitan itu dah tak lama lagi dah. Ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila aku dibangkitkan seolah-olah umat manusia ini dah berada di waktu asar, dia kata, antara asar dengan maghrib. Maknanya Rasulullah SAW dah di akhir zaman. Umat-umat dahulu, itulah mereka di awal-awalnya, dari zaman Nabi Adam AS sampailah Nabi Isa, kira itu masih sebelum asar dia lagi. Dan masuk zaman Nabi Muhammad SAW, mereka dah dianggap sebagai apa? Dah sampai waktu asar, ya? Waktu dah penghujung dah. Masalahnya tuan-puan dan kasih sekalian, antara Nabi Muhammad dengan kita pun dah 140 tahun juga dah. Lagi ujung-ujung lah kot, Dah pukul berapa agak-agak kita ni? Kalau asar pukul 4.50 atau pukul 5 lah kita cakap, agak-agak kita dah pukul berapa dah ni? Pukul 6. Confidentnya nampak pukul 6. Takut-takut dah pukul 7 dah. Wallahualam. Tapi apa pun juga tuan-tuan, kita tak tahu bila akan berakhirnya alam ini atau bila akan berlakunya kiamat tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi clue kepada kita tuan-puan, bahawasanya dekat bagi kita dengan bagi Allah tak sama. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain mengatakan bahawasanya satu hari di sisi Allah sama dengan berapa hari di sisi manusia? Berapa? 1000 tahun. Ya. Sekali lagi apa? Satu hari di sisi Allah sama dengan berapa? 1000 tahun di sisi manusia, menurut manusia. Maknanya 1000 tahun kita hitung tuan-tuan, tapi bagi Allah itu baru satu hari baru. So kita di antara Nabi dengan kita 1400 tahun, ya kan? Maknanya baru satu hari lebih baru, tak sampai setengah pun lagi, ya kan? Maka ungkapan qarib ini tuan-puan, jangan kita kira dengan kiraan kita. Kiraannya lah kiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah manusia hidup selepas ini tuan-puan mungkin 10,000 tahun lagi, bagi Allah itu masih dekat lagi, sebab baru 10 hari. Hidup manusia 100 tahun lagi, ya kan? Baru berapa baru? Bagi Allah baru 100 hari, ya kan? Jadi hitungan Allah tak sama dengan hitungan kita. Tetapi Rasulullah mengingatkan kepada kita, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil apa dia? Kematian bagi kita. Kiamat besar macam mana dia? Itulah kiamat kehancuran alam ini semua. Dan ingat tuan-puan yang kasih saya, kebangkitan baru berlaku apabila berlaku kiamat besar itu, Kiamatul Kubra. Hancur semua alam ni dulu, kecuali yang 7 perkara yang saya sebutkan tadi. Hancur itu barulah akan dibangkitkan manusia. Adakah manusia je akan dibangkitkan tuan-puan? Adakah manusia je akan dibangkitkan? Makhluk Allah yang lain dibangkitkan tak? Iya apa ni? Iya je semua. Iya, akan dibangkitkan manusia. Diciptakan terlebih dahulu oleh Allah malaikat. Malaikat dulu. Ya. Kemudian barulah diciptakan dibangkitkan kemudian jin, manusia dan jin, tuan-tuan. Ya. Nanti binatang dibangkitkan tak, tuan-tuan? Binatang pun dibangkitkan. Tapi ketika dibangkitkan binatang tersebut, mereka akan minta dihukum sesama mereka, sebab berlaku kezaliman juga.
Kata Rasulullah SAW, kambing yang bertanduk menunduk menanduk kambing yang tak bertanduk nanti akan disoal. Kambing yang tak ada tanduk ini akan minta kepada Allah, ya Allah, bagi keadilan kepada aku, kenapa dia tanduk aku, dia kata. Bayangkan tuan-puan, kalau sekiranya binatang Allah bagi peluang untuk menuntut hak dia, tentu manusia apatah lagi. Maka hati-hati tuan-puan dikasihi sekalian. Allah berkata dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman terhadap diriku, wa haramtu fima bainakum, dan aku haramkan kezaliman itu berlaku di antara sesama kamu. Fala tazalamu, jangan kamu saling menzalimi, sebab aku haramkan itu, aku tak bagi. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, Allah Maha Adil. Keadilannya akan menyebabkan semua yang dizalimi akan dapat hak dia. Tak akan terlepas orang menzalimi, tuan-puan dikasihi sekalian. Walaupun sebesar zarah, pasti Allah akan tuntut. Allah akan bagi peluang kepada yang dizalimi itu untuk mendapatkan hak dia balik. Jangan khawatir. Jadi tuan-puan dikasihi sekalian, cuma tuan-puan nak hak tuan-puan di dunia ke nak di akhirat? Saya jawab, betul ke? Kalau nak akhirat, tuan-puan kena maafkan. Tapi kalau nak di dunia, itulah tuan-puan berdoa, ya Allah, bagilah kereta dia berlanggar, kan? Ya Allah, bagi dia jatuh, kan? Binasalah dia. Maknanya tuan-puan minta itu di dunia, tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan tahu bahawa di akhirat itu lebih utama, sebab waktu tersebut tuan-puan kita perlukan bantuan-bantuan, tahu. Kita perlukan hak-hak kita tadi itu balik. Dan bayangkan tuan-puan, kalau tuan-puan memaafkan hak tuan-puan sampai balik, masa tu tuan-puan sangat memerlukannya. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, ternyata ada duit aku pada si fulan, ya kan? Lebih kurang tuan-puan masa tuan-puan susah, ya kan? Tak, dah kering habis dah semua, ya kan? Tiba-tiba duitku aku kan ada dekat si fulan, aku nak minta lah. Maka tuan-puan minta, ternyata dia ada duit, tuan-puan. Apa akan berlaku, tuan? Ambil. Ingat kata Rasulullah SAW, apabila seseorang menzalimi kita di akhirat nanti, kalau orang itu ada kebaikan, kebaikan orang itu akan transfer kat kita. Masuk. Solat dia, masuk. Puasa dia, masuk. Ada lagi hutang dia, mari. Tak ada kebaikannya, ternyata dia orang yang tak pernah beramal kebaikan. Adakah kita terkata, alah, rugi je aku? Tak, kata Allah, kata Rasulullah SAW, nanti keburukan kita dipindahkan kepada orang tu, sehingga dosa-dosa kita tak ada lagi dah. Apabila kebaikan dia tak ada, macam mana? Keburukan kita bagi kat dia. Syok tak, tuan-puan? Yang penting kita minta pada waktu itu, tuan-puan, amal kebaikan kita yang paling berat, keburukan kita makin lama makin ringan, tuan-puan. Kalau ringan keburukan kita, insya-Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Qari'ah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diredai, kehidupan yang disenai. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, yang berat adalah timbangan keburukannya, fahuwa fi, apa lagi? Fahuwa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggallah neraka hawiyah, wa iyadu billah min zalik. So oleh itu, tuan-puan dikasih, jangan khawatir, tuan-puan, kalau orang menzalimi tuan-puan. Satu hari akan balik pada tuan-puan. Don't worry. Dan kalau tuan-puan faham ni, jangan sesekali menzalimi orang.
Kalau tuan-puan jenis orang yang pernah bully orang tuan-puan, sekarang ni tolong settlekan. Pergi jumpa balik. Aku masa sekolah dulu selalu kenakan engkau maafkan aku tak, dia kata. Alah, aku pun dah tak ingat lagi dah, dia kata. Dia maafkan kita. Alhamdulillah tuan-puan. Tuan-puan dikasih sekalian, maka ingatlah bahawasanya satu hari kita akan dibangkitkan balik, dan masa antara hari kita di dunia ini dengan hari kebangkitan itu sangat dekat. Dalam terjemahan kalau tuan-puan lihat, dia maksudkan bukan hari dunia dengan hari akhirat itu. Kalau nanti ada sambungannya, minta maaf. Barangkali waktunya sudah ada dekat, dia kata, waktu hari berbangkit tersebut, hari kiamat tersebut. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, suatu hal yang perlu kita ingatkan pada kita daripada tadabbur kita ini, bahwasanya adalah hamba Allah yang diberkati sangat yakin tuan-puan, satu hari dia akan bertemu dengan Allah. Satu hari dia akan dibangkitkan, dan setiap amal perbuatan dia akan ditunjukkan kepadanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, pasti dia akan melihatnya, akan ditontonkan kepadanya. Tapi ingat juga bahwasanya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan sebesar zarah, Allah akan lihatkan kepadanya juga. Jadi Allah Maha Adil, yang baik ditontonkan, yang buruk pun akan ditontonkan. Mudah-mudahan tuan-puan dikasihi sekalian, tuan-puan di antara orang yang pernah melakukan keburukan, tetapi masa sinema tuan-puan, pawagam khas untuk tuan-puan ditayangkan, yang buruk tu dah kena padam dah, kena sunting dah, kena apa nama istilah itu, kena edit dah. Diedit dah tuan-puan. Nasib baik, diedit dengan cara apa? Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya bagi tahu pada tuan-puan, ketika hari berbangkit tersebut, manusia ada beberapa keadaan tuan-puan dengan dosa dia. Pertama adalah orang yang pernah berbuat dosa di dunia, apabila dia meninggal, dosa-dosa dia tersebut sudah diampunkan terlebih dahulu. Jadi tak dibawa dosa dia itu ke mati. Dosa dia dah padam sebelum mati lagi. Dengan cara apa tu? Dengan cara bertaubat. Dia taubatan nasuha. Maka Allah padamkan dosa-dosa dia yang lepas. Kemudian kedua adalah ada di antaranya yang dosa dia tersebut terbawa sampai ke mati. Akan tetapi atas rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditayangkan dosa dia tersebut, Allah padamkan dulu. Allah padamkan. Sehingga ketika masa tayang tersebut akan adalah bagian-bagian yang tiba-tiba gelap, kan? Zzz, gitu. Ketahuilah itu mungkin fail buruk yang pernah kita buat tuan-tuan. Gelap je, kan? Kenapa tiba-tiba part tertentu dia apa istilah itu, gegar dia, kan? Tertutup dia. Ini mungkin fail yang Allah maafkan. Dan ada tuan-puan dikasihi sekalian, yang Allah lihatkan kepada seseorang masa penayangan tersebut, dinampakkan pada dia. Dia buat dosa tersebut, ditunjukkan. Masa ketika ditunjukkan itu, tentulah kecut dan takut orang tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila selesai ditunjukkan itu, semua yang tak elok tadi tu aku ampunkan, kata. Aku maafkan.
Apa agak-agak perasaan seorang hamba pada waktu itu tuan-puan Sungguh gembira. Itu yang namakan tuan-puan wal maghfiratu ba'dal maut. Keampunan selepas mati. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara orang yang berdosa ditayangkan sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinampakkan sedetail-detailnya sehingga malu orang tersebut. Yafdahuhullah, Allah mempermalukannya di hadapan manusia. Dinampakkan keburukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, aku tidak akan mengampunkan melainkan apabila engkau masuk dalam neraka dulu. Masuk umban, masuk neraka dulu. Masuk neraka ini barulah nanti ada syafaat-syafaat yang menolong nanti. Ada bantuan-bantuan terhadap orang-orang yang berdosa ini. Mereka adalah golongan-golongan yang boleh memberi syafaat. Siapa di antaranya? Syafaatul kubra adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat paling besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang boleh memberi syafaat adalah anak-anak tuan-puan dan kasih sekalian. Nanti yang boleh memberi syafaat adalah kawan-kawan tuan-puan. Dengan syarat kawan tersebut tuan-puan sayangi dia kerana Allah masa di dunia dahulu. Tuan-puan bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang bersahabat masa di dunia kerana Allah, nanti dia boleh membantu saudaranya itu, kawannya itu. Maka orang akan bertanya, di antara tuan-puan mungkin sama-sama pergi majlis ilmu, ya kan? Tapi kita tahu bahawa ada kelemahan-kelemahan tertentu pada seseorang yang mungkin kawan tak tahu. Maka kawan menganggap kita ni baik belaka, ya kan? Tapi ternyata ada satu dosa yang Allah susah nak ampunkan, sehingga dengan dosa itu kita terhumban masuk neraka. Maka apabila kawan kita ini dah masuk syurga, kita masuk neraka, kawan tak akan senang hati kalau tuan-puan dulu berhubung kerana Allah Subhanahu wa taala, melainkan melihat kawannya bersama dengan dia nanti. Maka dia akan cari, mana kawan aku dulu yang datang kat UK Perdana, ya kan? Nampak cari-cari tak ada. Jangankan kawan, ustaz pun tak nampak, dia kata. Astagfirullah, dia kata. Maka saya waya tu bila mudah-mudahan tak ada macam tu lah, ya kan? Nampak dia tuan-puan. Maka dia insya-Allah boleh memberi syafaat. Banyak yang memberi syafaat. Selain itu tuan-puan, kata langkah tuan-puan pergi ke masjid ini, ke tempat-tempat yang baik ini, lalu tapak-tapak kaki tuan-puan itu menginjak tanah, tanah itu akan menjadi saksi dan boleh memberi syafaat kepada tuan-puan di akhirat nanti. Siapa lagi tuan-puan? Malaikat. Malaikat boleh memberi syafaat. Ada syafaat malaikat nanti, ya. Jadi oleh itu tuan-puan dikasihi sekalian, salah satu yang akan mendapat syafaat malaikat adalah yang rajin majlis ilmu ni. Malaikat suka dengan orang yang menuntut ilmu. Maka dia ingin agar orang yang pernah menuntut ilmu tersebut terlepas daripada azab siksaan Allah di akhirat kelak. Dia berdoa selalu agar diampunkan dosa-dosa dan dimasukkan orang-orang ini ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita sambung. Bilakah hari kiamat tersebut? Dijelaskan oleh Allah pada ayat yang ke-52. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Hari kiamat itu adalah hari yang mana Allah akan memanggil kamu, dan masa itu kamu pasti akan menyahut panggilannya. Arti kata, masa di dunia ketika Allah panggil, kamu mungkin enggan dan Allah lepaskan. Tapi di hari kiamat tersebut Allah panggil kamu, kamu pasti akan datang. Kamu pasti akan pergi kepadanya.
kamu tidak akan dapat menolak panggilan Allah tersebut. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, cuba lihat tuan-puan surah Al-Haqqah, silap saya. Surah Al-Qalam, teman-teman. Surah Al-Qalam, muka surat 565, ayat 42 dia. Kata Allah, yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ya. Yauma yukshafu an saq, ayat 42 surah Al-Qalam. Kata Allah, pada satu hari nanti, yauma yukshafu an saq, hari yang di mana diangkat betis. Ayat ini kata ulama mengandungi makna kinayah. Arti kata bukan maksud dia mengangkat betis betul-betul, tapi yang dimaksudkan adalah satu gambaran. Sebagaimana kita kata tuan-puan orang Melayu, kalau tuan-puan nak bersiap-siap buat sesuatu, tuan-puan cakap apa tuan-puan? Mari kita singsingkan lengan. Betul tak? Tuan-puan menyingsingkan lengan, apa maksudnya? Tuan-puan singsing lengan ke? Tak. Apa maksud dia? Tuan-puan bersiap-siap untuk melakukan sesuatu. Yauma yukshafu an saq dalam bahasa Arab, tuan-puan dikasih sekalian, dia kinayah, iaitu orang mengangkat kainnya dan menampakkan betis. Biasanya orang buat apa untuk angkat kain dan menyingkapkan betis ni? Agak-agak apa? Orang buat apa tu? Lari. Maksudnya hari itu orang takut nak melarikan diri daripada Allah Subhanahu wa taala, nak melarikan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan masa itu Allah Subhanahu wa taala panggil mereka, wa yad'una ila sujud. Jangan lari. Macam hari itu kan dekat parlimen kan, duduk jangan lari. Maka di akhirat nanti tuan-puan, Allah pun seperti itu. Ketika manusia nak lari daripada Allah Subhanahu wa yud'auna ila sujud, Allah panggil, mari sini, jangan lari, sujud ke sini, kata. Ya, sujud. Tetapi ada di kalangan manusia nanti ketika Allah minta untuk bersujud, fala yastati'un, mereka tak sanggup untuk bersujud. Tidak dapat memenuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ayat selanjutnya menjelaskan, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Masa tu dia sangat takut, sangat gerun, menggigil dan menggeletar. Khasyi'atan absaruhum, tertunduk. Jadi ada manusia disuruh oleh Allah untuk bersujud, itu tak boleh. Kata ulama, teman, seolah-olah belakang mereka itu seperti besi yang keras, tak dapat. Takut. Mereka takut. Apa sebab mereka tak mampu bersujud? Jawapannya, waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Masa sehat-sehat di dunia dahulu, diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, dia enggan untuk bersujud. Maka siapa yang tak pernah bersujud menunaikan salat di dunia ini, siap-siaplah nanti menjadi orang yang keras belakang dia, tak boleh nak bersujud. Bukan sakit slip disc tuan-puan, tapi memang keras belakang itu, tak boleh bersujud, tak mampu bersujud. Tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian, sesungguhnya apabila kita di dunia ini
rajin menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala, itu akan memudahkan jalan kita di akhirat nanti. Akan memudahkan kedudukan kita di akhirat nanti. Senang nanti. Tapi siapa yang ingkar di dunia ini, Allah akan tunjukkan cash di dunia dan di akhirat nanti Allah akan nampakkan. Maka rajin-rajinlah menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah perintah Allah dengan sukarela, dengan rasa memang kita yang memerlukannya, bukan Allah yang memerlukannya. Setengah kita kadang-kadang, tuan-puan kasih sekalian, disuruh melaksanakan perintah Allah seolah-olah perintah Allah itu untuk Allah. Tidak sebenarnya. Setiap yang kita lakukan ini adalah untuk diri kita sendiri. Seperti yang kita bincang di awal surah Al-Isra dahulu, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, kebaikan itu untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri. Tapi ingat, wa in asatum falaha. Apabila kamu buat buruk, maka keburukan itu akan menimpa diri kamu sendiri. Wa'iyadzubillah min zalik. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, dalam surah Al-Isra ini Allah menggambarkan hari kiamat Allah akan panggil manusia kembali. Tetapi pada waktu itu manusia pasti akan menyahut. Mau tak mau mereka akan ikut. Ketika Allah suruh berdiri, mereka akan berdiri. Ya. Wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Di antara fenomena yang berlaku pada waktu itu, terbayang oleh manusia hidup dia, satu kata ulama, di dunia. Satu lagi adalah hidup dia di alam barzakh. Teringat bagi dia hidup di dunia dahulu. Sekejap je ternyata hidup di dunia ni. Tak lama pun sebenarnya. Aku rasa 70 tahun tu dah lama dah. Ternyata 70 tahun itu sekelip mata je terasa. Tuan-tuan puan-puan dekat saya, ikhlas saya cakap, saya masuk 40 tuan-puan, saya terasa rasanya baru kemarin budak-budak lagi, kan? Sekarang dah jadi bapak budak, kan? Bayangkan tuan-puan, betul tak tuan-puan? Dan kalau tuan-puan nak mengetahui lama hidup kita ni tuan-puan, cuba tuan-puan flashback balik, cerita balik pasal kehidupan lepas tuan-puan. Berapa yang tuan-puan ingat sebenarnya, sebanyak itu jugalah tuan-puan rasa hidup sebenarnya. Tuan-puan cerita dengan anak tuan-puan, mak dulu macam ni. Berapa lama tuan-puan boleh cerita tu? Ya, kebanyakan kita mungkin boleh cerita berapa lama je cuma, kan? Dan sebenarnya tuan-puan, berapa lama kita boleh cerita, semacam itu jugalah kita fikirkan ketika di akhirat nanti. Cuba sekarang nak cerita yang terbayang tuan-puan dari kecil sampai sekarang macam mana? Boleh tak sekelip mata terbayang tuan-puan? Seperti itu juga di akhirat nanti, ketika kita membayangkan hidup kita di dunia, maka kita rasa sekejap saja, tak lama pun. Dan ulama mengingatkan, nak tahu tuan-puan macam mana nak merasakan hidup kita lama, isilah selalu dengan amal soleh. Sebagaimana kalau sekiranya dalam hidup tuan-puan melakukan pencapaian, tuan-puan akan banyak cerita bila tuan-puan, masa kecil mak dulu selalu nombor 1. Apabila cikgu bagi hadiah, mak selalu dapat. Betul tak tuan-puan? Panjang tak cerita tuan-puan? Kan? Masuk darjah begini pula. Biasanya tuan-puan akan ceritakan yang mana dia? Yang baik, baik. Berani ke tuan-puan cerita yang tak elok? Tuan-puan akan skip tak cerita yang tak elok tak? Skip cepat, kan? Seperti itu jugalah tuan-puan dikasih sekalian. Kalau sekiranya dalam hidup tuan-puan di dunia ini, tuan-puan penuhi dengan amal-amal soleh, perkara-perkara yang berguna untuk tuan-puan di akhirat nanti, tuan-puan rasa hidup di sini lama nanti, lebih panjang daripada orang lain.
Sebab tuan-puan boleh cerita, oh dulu mak menghafal Quran, menghafal, kemudian menyampaikannya, mengajarnya, kemudian begini pula beramal, dakwah sana, berdakwah sini. Benda-benda baik yang tuan-puan buat, maka insya-Allah hidup tuan-puan di dunia terasa berbaloi nanti. Tapi kalau tak ada amalan tersebut, lagi cepat, lagi sekilas. Sebagaimana ketika tuan-puan tak ada kebaikan dalam hidup tuan-puan, ketika di hari tua, ketika orang bertanya kepada tuan-puan, macam mana cerita mak dulu masa muda-muda? Tak payahlah cerita. Betul tak tuan-puan? Kita akan cuba untuk padamnya. Sebab tak ada benda. Begitulah yang dirasakan oleh orang kafir kebanyakannya. Ketika mereka flashback balik kehidupan mereka di dunia, in labithum illa qalila, kami hidup sekejap sangat. Sebab apa? Tak ada kebaikan yang boleh diingat, tak ada amal soleh yang boleh dibanggakan. Maka orang yang akan merasa hidup di dunia ni berbaloi nanti tuan-puan, itu adalah orang yang bersedia untuk akhirat dia. Rasulullah SAW menyebutkan, siapakah orang yang paling pintar di kalangan kamu? Mungkin kita yang kata IQ dia tinggi, ya kan? Tapi jawapan yang benar macam mana tuan-puan? Orang yang paling pintar adalah orang yang ingat mati dan bersedia untuk kematian itu. Dia beramal untuk kematian. Itu orang cerdik sebenarnya, orang yang pintar. Dan untuk kita tak akan faham persediaan untuk hari akhirat ketika kita tuan-puan, melainkan kita tahu bahawasanya pada masa di sana yang sangat kita perlukan adalah amal soleh kita. Kebaikan-kebaikan kita lakukan itu yang akan menjadi bekal kita. Lain daripada itu tak guna. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak guna harta, wala banun, anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang berjumpa Allah dalam keadaan hati yang suci bersih. Dalam kembara saya yang baru ni tuan-puan, kembara Medan yang lepas, kita ada majlis ilmu. Antara soalan yang dikemukakan dalam perbincangan di sana adalah, Ustaz, kebetulan memang yang join itu orang-orang yang terlalu muda tuan-puan join, maksudnya orang tua. Maka mereka bertanya, Ustaz, kami dah di penghujung-hujung ni Ustaz, apa benda yang penting kami nak buat Ustaz? Ya kan? Tuan-puan ni kasih sekalian, apa sebab? Banyak benda nak buat, banyak benda kita tertinggal Ustaz, ya kan? Nak kerja semua dah tak terdaya, ya kan? Tenaga, keupayaan dah berkurang. Nak buat semua tapi tak mampu. Agak-agak bagilah petua, apa benda yang paling penting Ustaz? Maka dalam pengajian Islam kita ada namanya tu fiqh priority. Fiqh keutamaan. Apa yang utama. Seharusnya kita tahu awal-awal dulu tuan-puan, masa muda-muda dulu. Masalah fiqh keutamaan ni kita tahu apa? Dah ujung-ujung kan. Tak apalah. Tuan-tuan perempuan dikasih sekalian, kita ada dua amalan. Amalan zahir, amalan batin. Mana nak dulukan? Amalan zahir apa dia? Amalan yang bersifat fizikal. Amalan bersifat fizikal ni seperti tuan-puan nak solat beberapa rakaat, nak baca Quran sebanyak ini, nak khatam sekali sebulan, sekali seminggu, mana kan? Itu adalah amalan zahir tuan-puan dan sekalian. Amalan batin apa dia tuan-puan? Amalan batin itulah ikhlas, itulah sabar, itulah redha, itulah tawakal. Itu adalah amalan batin.
istiqamah, amalan batin. So, dalam hal ini ketika kita di ujung-ujung tuan-puan fokus kepada amalan batin ini lebih daripada amalan zahir. Bukan mana amalan zahir tinggal tahu. Amalan zahir tetap buat, tetap jaga. Dia kata tuan-puan perlu tunaikan solat. Cuma daripada tuan-puan fokus berapa banyak rakaat saya nak buat, tuan-puan fokus macam mana salat yang kita buat itu walaupun 2 rakaat tetapi dengan ikhlas yang kuat, kan? Dengan apa nama dia? Keyakinan yang hebat. Ya. Fokus kepada itu. Yang memang pun ketika kita dah berumur tuan-puan, rakaat ini tak boleh banyak lagi dah. So, kualiti perhatikan pada masa kita dah di penghujung ini. Yang kedua tuan-puan dikasih sekalian, ketika kita di hari tua ini, yang perlu diperbanyak adalah taubat daripada dosa kita. Daripada kita memperbanyak amalan kebaikan, perbanyakkan taubat. Tapi saya kata jangan lupa buat baik. Jangan taubat-taubat je lepas tu tak buat baik langsung, kan? Tapi saya kata adalah perbanyak taubat. Selain kita beramal dengan amal soleh yang kita mampu, yang kita terdaya, tuan-puan buat. Apa yang tuan-puan terdaya, tapi tuan-puan minta selalu, ya Allah ampunkan dosa-dosa aku yang dahulu aku leka, aku tak ambil berat dengan perintahmu ya Allah, tak peduli dengan laranganmu ya Allah, ampunkan yang lepas-lepas ya Allah. Ya, fokus dengan apa? Dengan taubat kita. Pastikan taubat kita taubat nasuha, taubat yang menunjukkan bahawa kita tak akan kembali lagi kepada dosa-dosa kita silam. Dan tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian, banyakkan amalan yang nilainya lebih besar di sisi Allah. Apakah amalan yang lebih besar nilainya di sisi Allah? Amalan zikir. Amalan apa tu? Zikir. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya amalan zikir ni boleh lebih hebat daripada jihad di jalan Allah. Ya? Maka perbanyakkan amalan zikir. Ini saya maksudkan bagi mereka yang memang dah warga emas, ya. Dia kata tak mampu lagi nak buat yang berat-berat, ya. Tapi kalau tuan-puan jenis orang yang mampu buat berat lagi tuan-puan, dan tuan-puan boleh mencabar diri tuan-puan, buatlah, ya. Amalan sebenarnya, amalan yang banyak manfaat kepada orang lain itu lebih besar pahala dia, betul tak? Dia kata kalau di hari tua tuan-puan boleh lagi memberi manfaat ke orang lain, bagus. Dan saya rasa paling senang tuan-puan kasihkan untuk mendapatkan amalan besar manfaat adalah buka majlis-majlis ilmu macam ni. Ya. Saya sangat berterima kasih kepada penganjur tuan-puan, ataupun pioneer bagi majlis-majlis ilmu ni. Sebab setiap kali dia buka tersebut akan mengalirlah pahala orang buat tu, orang yang datang tu, banyak manfaat. Kalau tuan-puan tak boleh buat, kamu buat kat rumah. Anjurkan untuk anak-anak, mungkin anjurkan untuk cucu, buat. Yang kita nampak dia simple tetapi berkesan, hebat nilainya untuk kita. Kalaupun yang datang tersebut 100 orang, yang buat benda tu hanya 10 orang, dengan 10 orang tu lebih baik. Sebab kalau tuan-puan buat seorang je dah dapat, kan? Tapi bersama tuan-puan 10 orang, bayangkan tuan-puan dapat pahala free dari 10 orang tu, kan? Senang je. Inilah yang perlu kita fikirkan tuan-puan, smart dalam beramal di hari tua ini.
Jadi saudara fillah yang dikasihi sekalian, rasa setakat itu dulu perbincangan kita. Tak maaf terlebih masa kita. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, pada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Tuan-puan ada soalan ke sebelum itu? Ya, silakan. Ya, silakan. Macam manakah? Okey. Ya, tuan-puan perlu ambil pertimbangan yang sunat tadi tu. Yang saya kata tadi, ya, yang fardu jangan tinggal, ya. Fardu adalah satu yang wajib yang perlu kita tapis-tapis ataupun beza-bezakan yang sunat ni. Yang sunat ni kita kena beza-bezakan. Ada yang sunat pahalanya besar. Ada yang sunat pahalanya biasa-biasa saja. Maka yang sunat pahala besar utamakan. Dan tuan-puan tidak tahu mana yang pahala besar itu, melainkan tuan-puan belajar. Tuan-puan cari ada buku amalan kecil besar pahalanya. Ada buku apa itu? Amalan kecil besar pahalanya. Ya. Amalan ini kadang-kadang kalau kita lihat remeh saja. Tetapi apabila kita menyaksikan ataupun mengkaji dalam hadis-hadis Nabi, kita jumpakan ternyata amalannya besar, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawasanya penentu besar kecilnya pahala tersebut bukan orang cakap tahu, tapi hadis Nabi. Tuan-puan kena baca hadis Nabi. Hadis Nabi cakap macam ni, maka follow apa yang disebutkan oleh hadis Nabi itu, buatlah. Di antara yang tuan-puan kasih sekalian, yang boleh, yang mungkin ringan adalah, terutama bagi tuan-puan yang dah tak banyak aktiviti lagi, iaitu duduk selepas solat subuh sampai terbit matahari. Ya, duduk di tempat sujud daripada subuh sampai terbit matahari, dan masa itu tuan-puan gunakan untuk berzikir ataupun mengaji. Lalu ketika terbit matahari tersebut, tuan-puan salat 2 rakaat. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya orang yang beramal dengan itu baginya adalah umrah tamah. Dia dapat pahala umpama menunaikan umrah yang sempurna. Ya, umrah yang lengkap. Bayangkan tuan-puan nak pergi umrah, apalagi sekarang dengan coronavirus tak bagi pergi umrah, ya kan? Tuan-puan dapat pahala umrah. Nah, ini terutama bagi orang yang saya rasa dah berumur, dia tak ada lagi dikejar untuk hantar anak pergi sekolah, ya kan? Macam saya memang kelang kabut, tuan-puan. Habis subuh, ya kan, perlu hantar anak pergi sekolah. Jadi bagi mereka ini amalan yang kadang-kadang simple cuma, tapi ini dahsyat, besar pahalanya. Itu diantaranya. Banyak lagi sebenarnya amalannya, dan tuan-tuan perempuan boleh baca dalam buku-buku, dan nanti mungkin kalau ada kesempatan saya cuba tunjukkan pada tuan-puan dan kasih sekalian. Baik, ada lagi? Boleh bagi masa ke untuk menjawab? Boleh? Okay, silakan. Zikir apa? Zikir apa yang baca? Okey, tuan-puan dan kasih sekalian, dalam bab zikir tuan-puan, kita ada zikir nama dia zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak adalah zikir yang boleh kita amalkan bila-bila masa, anytime, anywhere. Dan ada tuan-puan kasih sekalian, ada zikir muqayyad nama dia, zikir yang kita baca pada masa-masa tertentu. Dan itu ada dalam hadis-hadis Nabi dan kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, tuan-puan boleh jadikan rujukan. Pada bahagian awal dia tu ada disebutkan zikir-zikir yang umum. Zikir-zikir yang umum yang tak terikat ini seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah.
Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Yang mana semakin banyak tuan-puan baca di mana pun dalam kesempatan apapun, tuan-puan akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya ada zikir yang ringan di lidah tapi berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kadang-kadang kita ni tuan-puan ada je ustaz share satu doa ataupun satu zikir, tuan-puan dan kasih sekalian, kita pun catat lah, ya kan? Catat, lepas tu tinggal dalam catatan. Tak baca lagi dah, ya kan? Maka tuan-puan janganlah duk pening, ya kan? Manalah catatan aku tadi? Tuan-puan dan kasih, jangan tunggu ingat itu, ingat apa yang ada. Seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Biasanya yang diajarkan oleh ustaz itu adalah zikir muqayyad tadi. Zikir yang terikat dengan masa, keadaan dan tempat tertentu. Ini yang kadang-kadang kita tak ingat. Sebab apa? Nak tunggu masa kita kena tu, kita dah lupa dah zikir tu. Ya kan? Jadi tuan-puan dikasih sekalian, amalkanlah di hari tua tuan-puan ni. Saya lebih suka amalkan zikir yang umum tadi, yang mutlak tadi tu. Yang lagi pun satu, kita dah tak ingat lagi dah. Ini cerita orang tua ni tahu. Jangan marah orang muda, Saya tahu dibagi zikir panjang pula tu kan. Lah ustaz, bagilah pendek-pendek dia. Memang zikir tu panjang, nak macam mana nak bagi pendek? Kita dapat dari Nabi macam tu, nak potong-potong pula. Ya, yang pendek itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pendek-pendek, yang umum, baca yang umum tu. Yang penting apa dia tu? Kita jangan lupa daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang boleh saya jelaskan. Kalau tuan-puan ada ini, satu lagi, tuan-puan boleh beramal zikir pagi dan petang dalam bentuk maksurat. Itu dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya dan mereka mengingat Allah di pagi dan petang. Yang paling kecil ataupun paling minimum adalah ingat Allah pagi petang. Ada maksurat tu ataupun manzil, tuan-puan boleh amalkan pagi petang. Mudah-mudahan terjawab. Okey. Setakat itu dulu perbincangan kita. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum.